Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Naizati binti Imam Bajais yang bernombor matrik A196595. Hari ini ingin membentangkan kerja khusus tugasan individu untuk subjek SKPX 1013 Sistem dan Teori Psikologi. Tokoh yang saya pilih untuk tugasan individu ini adalah Wilhelm Wundt. Sedikit latar belakang beliau. Wilhelm Wundt atau Wilhelm Maximilian Wundt adalah seorang doktor, ahli fisiologi, ahli falsafah dan profesor Jerman yang dikenali hari ini sebagai salah seorang tokoh pengasas psikologi moden. Wundt juga dianggap sebagai bapa eksperimen psikologi. Beliau dilahirkan di negara Baden-Mannheim, Jerman pada 16 Ogos 1832 dan meninggal dunia pada 31 Ogos 1920 di Grossbotten, Jerman pada usia 88 tahun. Wilhelm Wundt ialah anak kepada seorang pendakwah Lutheran, Maximilian Wundt, dan nama ibunya ialah Mary Friedrich. Beliau kemudiannya berkahwin dengan seorang wanita bernama Sophie pada tahun 1867 dan dikurniakan 3 orang anak. Beliau belajar di 3 universiti yang berbeza dari tahun 1851 hingga 1856 di University Tübingen, University Heidelberg, University Berlin. Beliau menerima ijazah dalam bidang perubatan pada tahun 1856 di University Heidelberg. Pada tahun 1858, Wundt bekerja sebagai kaki tangan University Heidelberg dan berkhidmat sebagai pembantu kepada Hermann von Helmholtz, iaitu seorang ahli fizik dan fisiologi yang dihormati. Semasa bekerja untuk Helmholtz, Wundt menulis beberapa karya dan karyanya mendapat sambutan yang baik. Wundt menjadi profesor untuk pelajar perubatan dan kemudiannya menyandang jawatan Profesor Falsafah Induktif di Zurich pada tahun 1874. Secara peribadi, saya memilih Wilhelm Wundt adalah kerana saya mengagumi kegigihan dan kesungguhan beliau dalam bidang psikologi ini. Beliau telah mencipta dan melakar nama dalam sejarah dunia, lebih-lebih lagi dalam bidang psikologi, sehingga dikenali sebagai bapa psikologi moden dan bapa eksperimen psikologi. Selain itu, saya memilih tokoh ini adalah kerana beliau menjadikan minat beliau, passion dalam psikologi sebagai suatu peluang pekerjaan yang sebelumnya belum pernah wujud secara formal dan khusus. Walaupun beliau adalah ahli dalam bidang kedoktoran, beliau tidak berputus asa untuk mengejar minatnya di dalam bidang psikologi. Di samping itu, apa yang membuatkan saya tertarik dengan tokoh ini adalah kerana beliau merupakan seorang pengajar dan pensyarah yang sangat berdedikasi. Sebagai bukti, beliau telah berjaya melahirkan ramai ahli psikologi yang terkemuka di dunia seperti Edward Titchener dan James McIntyre. Sumbangan Wilhelm Wundt dalam bidang psikologi adalah beliau merupakan orang pertama yang berperanan dalam memisahkan psikologi daripada disiplin biologi dan falsafah. Beliau merupakan orang yang pertama yang menulis buku teks dalam bidang psikologi, iaitu Prinsip Psikologi Fisiologi pada tahun 1873. Wilhelm Wundt menemukan makmal psikologi eksperimen pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Beliau juga adalah pelopor kepada aliran pemikiran yang dikenali sebagai structuralism yang seterusnya lebih diketengahkan oleh pelajarnya, iaitu Edward B. Titchener. Beliau menggunakan kaedah saintifik untuk mengkaji struktur sensasi dan persepsi. Juga menunjukkan bahawa introspeksi boleh digunakan untuk mengkaji keadaan mental dalam eksperimen makmal yang boleh ditiru. Wilhelm Wundt menerbitkan jurnal psikologi yang pertama, Pengajian Falsafah, pada tahun 1881 untuk kajian psikologi. Berkaitan Wilhelm Wundt dalam masyarakat kini adalah beliau merupakan yang pertama mewujudkan bidang psikologi secara khusus yang sehingga kini masih kekal, relevan dan semakin meluas di mata dunia. Tanpa usaha beliau, tiadalah kos psikologi di Malaysia ini. Beliau juga yang pertama memperkenalkan kewartawanan, jurnalism, untuk membukukan segala dokumen yang dikaji. Sehingga ke hari ini, jurnal memainkan peranan yang penting untuk menyimpan rekod dan sebagai kertas kajian yang formal dan diiktiraf penulisannya. Sebab penubuhan makmal eksperimen psikologi yang ditubuhkan oleh Wilhelm Wundt, sehingga ke hari ini bidang psikologi mempunyai makmal eksperimen tersendiri. Wilhelm Wundt merupakan perhatian kepada 3 bidang fungsi mental dalam eksperimennya, yang meliputi fikiran, imej dan perasaan. Beberapa bidang ini masih dipelajari dalam psikologi kognitif hari ini. Sebagai kesimpulan, boleh saya rumuskan di sini bahawa walaupun banyak daripada kajian dan teori Wilhelm Wundt yang dikritik oleh ahli-ahli psikologi, tetapi masih terdapat beberapa sumbangan beliau yang masih wujud dan digunapakai sehingga ke hari ini. Terima kasih kerana kerja dan sumbangannya. Satu bidang baru telah ditubuhkan dan memberi inspirasi kepada penyelidik lain untuk meneroka dan mengkaji minda dan tingkah laku manusia. Sekian, terima kasih.